Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca hadis yang ke-18 dalam kitab hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang kita nak baca ni berkenaan dengan taqwa. Hadis ni pendek, tapi saya rasa huraiannya boleh menjangkau dua kuliah ataupun mungkin 3 kuliah. Baik, cuba kita lihat apa kandungan hadis ini. An Abi Dzar, daripada Abu Dzar, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillah, kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana sahaja kamu berada, wa asbit sayyi'at al-hasanat tamhuha, ikutilah as-sayyi'at, setiap keburukan, al-hasanat, dengan kebaikan, tamhuha, yang dapat menghapusnya, wa khaliqin nas, bi khuluqin hasan, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sadaqah Rasulullah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan kata Imam Tirmizi hadis ini hasan sahih. Hasan sahih ni sahih lah ya. Baik, kita cuba ulang balik makna hadis yang kita baca tadi. Rasulullah kata kepada Abu Dzar, bertakwalah kamu di mana sahaja kamu berada. Jadi kata kunci sini takwa. Di mana kita berada, takwa. Di rumah, di tempat kerja, di pejabat, bergaul dengan masyarakat, dengan mak bapak, semua. Di mana saja kamu berada. Kemudian Nabi sebut, wa atbi' sayyi'at, ikutilah setiap keburukan, maknanya kesalahan ataupun benda-benda salah yang kita buat. Ikutilah setiap kesalahan. Baik, dapat 1 pahala dah. Dan buat dapat 10. Bahkan boleh berganda-ganda banyak. Jadi hadis ni nak bagi tahunya, bila satu orang terbuat benda yang tak baik, benda dosa, maknanya selepas dia bertaubat, lepas dia minta ampun, dia kena ikuti benda-benda baik, benda-benda soleh. Dan benda-benda soleh ni boleh mengatasi dosa benda buruk. Itu nak sebutnya. Kemudian di hujung tu, sebenarnya dalam kata lain, sifat tadi itu sifat orang bertakwa. Sebab keseluruhan hadis ni cerita takwa sebenarnya. Sifat tadi itu sifat orang bertakwa. Kemudian hujung tu, Rasulullah kata, wa khaliqin nas, berakhlaklah dengan manusia, bergaullah dengan manusia, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ini pun sifat ataupun tafsiran bertakwa. Baik. Sebelum kita pergi jauh, hadis ni mustahak tuan-tuan. Hadis ni mustahak. Dia bincang bab takwa. Dan takwa ni, kalau kita perhati, kita fahamlah kita ni akhir zaman. Takwa ni makin luntur.
Takwa ni makin luntur. Takwa ni sifat orang beriman. Tapi orang Islam tak tentu lagi ada takwa. Jadi betul lah hari ni kita bincang bab takwa sebab memang takwa hari ni semakin luntur. Dan kita boleh lihat. Nanti kita tengok di hujung tu sifat-sifat orang beriman. Sebenarnya sifat orang beriman tu bertakwa lah. Bila kita kaji sifat-sifat orang yang beriman atau bertakwa, kita memang dapati semakin sedikit orang bertakwa. Orang Islam ramai. Ya. Orang yang kata dia beriman tu ramai. Tapi tak tentu lagi dia bertakwa. Baik. Untuk kita lebih faham tentang hadis bab takwa ni, cuba kita lihat di segi orang panggil asbabul wurud. Kalau orang mengaji dia faham dah sebab-sebab terjadinya hadis ni. Hadis ni sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah pesan pada Muaz bin Jabal ketika Muaz bin Jabal nak pergi Yaman. Muaz bin Jabal ni tuan-tuan, dia pergi Yaman ni. Tugas besar tau. Tugas besar. Tugas dia menjadi wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar masyarakat Yaman. Tugas besar tu. Dan bukan semua orang boleh buat. Dan kita tahulah banyaklah pesan-pesan Nabi ni kepada Muaz. Banyak. Jadi tuan-tuan boleh gali di antaranya pernah Nabi tanya dia, kalau kamu pergi nanti kamu nak berhukum dengan apa wahai Muaz? Dia test kan. Dan hadis ni menjadi dalil kepada majlis-majlis agama. Untuk satu orang tu dibenarkan mengajar, kena ambil tauliah. Ni hadis ni hadis dah ditauliah sebenarnya. Untuk mengajar dia test. Jadi sama juga Muaz pun. Satu hari Muaz pun kena test juga dengan Nabi. Ringkas dia macam ni dah. Tuan-tuan biasa dengar lah hadis ni. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi tanya, wahai Muaz, kalau kamu pergi ke Yaman ni kamu nak berhukum dengan apa? Macam mana kamu nak berhukum? Dia gitulah, ya. Dengan apa kamu nak berhukum? Lepas tu Muaz kata, saya berhukum dengan kitab Allah. Lepas tu Nabi tanya, hadis ni sebenarnya dalam tuan. Hadis ni dalam. Nabi tanya lagi, kalau tak ada dalam kitab Allah? Maka Muaz kata, saya akan berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya lagi, kalaulah tak ada dalam sunnah, maknanya dalam kitab Allah pun tak ada, dalam sunnah pun tak ada. Kata Muaz bin Jabal, saya akan berijtihad. Inilah dalil ijtihad. Maknanya benda tak ada dalam Quran, benda tak ada dalam sunnah, dia berijtihad sebaik mungkin, dia kata. Berijtihad maknanya bukan ijtihad tu maksudnya fikir kosong, tak. Ijtihad maknanya berikhtiar keras, berusaha keras, memahami prinsip-prinsip dalam Al-Quran, prinsip-prinsip dalam sunnah. Maka dia akan keluarkan hukum. Contoh, macam dulu tak ada dadah. Dulu tak ada dadah, ada arak. Dalil araknya banyak. Antaranya benda yang memabukkan itu haram. Itu cerita pasal arak. Sekarang tak ada. Macam sekarang ni cerita bab dadah tak ada dulu. Maka dia qiyas. Dia ambil dalil-dalil tentang arak. Oh, dadah ni apa sifat dia? Sifat dia menghayalkan, memabukkan. Maka dia qiyas. Walaupun dadah tak cerita sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis, dia qiyas dengan prinsip-prinsip arak, maka hukum dadah adalah haram. Bahkan kalau ikut Syekh Muhammad Ali Jum'ah, bekas mufti Mesir, dalam kitab dia Al-Fatawa, dia kata ganja tu lebih teruk daripada arak. Ganja tu lebih teruk daripada arak. Sebab dia punya kesan dia tu lebih teruk. Lebih teruk. Itu fatwa Syekh Ali Jum'ah. Baik. Itu sikit sebanyak tentang
asbabul wurud. Jadi bila Muaz nak pergi ke Yaman tadi, antara Rasulullah pesan ke dia selain daripada bab cara nak mengeluarkan hukum tadi, Rasulullah pesan pasal takwa. Pesan tentang takwa. Di mana pun dia pergi, sebagai seorang wakil Nabi, dia kena bertakwa. Wakil Nabi, dia kena tunjuk dia bertakwa. Dia kena cari jalan untuk bertakwa. Dia kena ikhtiar untuk dia takwa. Sebab dia wakil Nabi. Kalaulah wakil Nabi tak bertakwa, dia akan jadi fitnah. Jadi fitnah, tuan-tuan. Itu sebab orang nak pegang tanggungjawab ustaz ke, ustazah ke, tok guru ke, dia punya syarat-syarat dia ketat sebenarnya. Kalaulah kamu jadi ustaz semata-mata nak duit, kebarangkalian takwa takkan hinggap pada hati. Dia tak lekat. Kalaulah kamu masuk dalam bidang agama nak cari dunia, nak cepat dapat welfare contohnya, takwa tak lekat dalam hati. Takwa ni satu benda yang nilai dia terlalu tinggi. Nanti lepas kita hurai, kita tengok. Untuk selamat di akhirat, untuk seorang itu selamat, akhirat ni negeri huru-hara, tuan-tuan. Huru-hara pada orang yang ada masalah besar. Nak selamat dekat sana, yang menyelamatkan dia takwa, tuan-tuan. Sebab Tuhan tengok hati. Pernah sekali kan orang tanya Rasulullah tentang takwa. Rasulullah kata apa? At-taqwa hahuna. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. At-taqwa hahuna. Takwa duduk sini. Bukan duduk di baju. Ya, baju tu sifat. Tapi sebenarnya duduk dalam. Maka Rasulullah pesan ke Muaz, mu nak pergi ke Yaman ni Muaz, takwa. Di mana kamu berada? Takwa. Kamu duk mengajar? Takwa. Kamu bergaul dengan masyarakat? Takwa. Kamu nak beramalah, beli barang ke pasar, takwa. Maknanya berat pesanan. Pesanan takwa kepada Muaz. Itulah cerita dia. Baik. Sekarang kita cuba nak selam masuk. Takwa ni apa makna dia? Takwa ni apa? Biasanya tutup guru, ustaz-ustaz bila dia sebut takwa ni dia kata takut. Kan? Biasanya bahasa mudah untuk orang faham takut. Baik, cuba kita lihat maksud dia apa dia. Kalau kita tengok kamus, tuan-tuan, kamus bahasa Arab. Antara disebut di sini, dia takwa ni asal daripada kata dasar dia waqa. Waqa ataupun yaqi. Waqa, yaqi ni maksudnya memelihara. Ini dari segi bahasa dulu. Waqa atau yaqi bermaksud memelihara, melindung, menjaga. Maksudnya dari segi bahasa ni, waqa ataupun kata asas kepada takwa tadi, dia memberi makna sesuatu yang melindung, menjaga dari sesuatu yang buruk. Baik. Cuba kita lihat maksud istilah dia. Saya ambil satu saja. Yang ni kita petik daripada tafsir Ibnu Katsir. Imam Hasan Al-Basri bila dia cerita bab takwa ni, dia kata bahawa takwa adalah takut. Betul lah tu. Setengah-setengah ulama kata takut. Sama ada dengan kalimah khasyiyah. Khasyiyah tu takut. Khaufun. Takut juga. Sifat ketakutan. Khaufun. Khasyiyah. Khaufun. Benda takut lah. Kalau tuan-tuan baca kitab tasawuf yang membincangkan sifat-sifat mahmudah, dia ada satu sifat mahmudah yang dibincangkan, khaufun, takut. Ya jugalah tu, benda yang sama. Cuma kadang-kadang konteksnya sedikit berbeza antara satu dengan lain.
Baik, kata Hasan Al-Basri, takwa ni takut dah sebenarnya. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi kalau takut kepada Allah, apakah kita nak bayangkan macam takut kepada lari daripada anjing besar, lari daripada rimau? Tak. Takut kepada Allah bukan macam tu. Takut kepada Allah ni kita pergi rapat. Kalau takut pada benda lain kita lari. Takut atu lari. Takut kepada Allah pergi rapat. Dia terbalik. Mu takut mu kena rapat. Takut pada benda lain lari. Maksudnya gitu. Kata Hasan Al-Basri lagi, bila dia kata takwa tu takut, dia kata dan menghindari apa yang diharamkan Allah. Tu maksudnya pergi rapat tu. Maksudnya dengar kata. Kalau orang takut, dia kena benda apa yang Allah harap dia tinggal. Kata dia lagi, dan menunaikan apa-apa yang diwajibkan. Mana ni masuk pergi rapat tu. Allah semua dia buat. Tu masuk pergi rapat. Kata Hasan Al-Basri lagi, takwa juga bermaksud kewaspadaan, menjaga benar-benar perintah dan menjauhi larangan. Maknanya orang takut ni, yang takut dalam hati tadi, takwa dalam hati ni, sifat besar dia tu, dia masuk rapat dengan Allah, dia tak buat benda yang Allah haram, benda maksiat dia tidak buat, dan benda perintah dia buat. Kalau ada benda ni, kata Hasan Al-Basri, tu takwa dah tu. Lepas tu, dia bawa satu riwayat. Hasan Al-Basri bawa satu riwayat. Dia kata, satu hari Umar Al-Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ni pun tuan-tuan boleh dapat dalam tafsir Ibn Kathir. Umar Al-Khattab tanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Maka Ubay bertanya kepadanya, wahai Umar, tidakkah engkau pernah melalui jalan berduri? Jadi Ubay nak cerita kepada Umar tentang takwa tadi. Tidakkah pernah engkau melalui jalan berduri? Umar kata, ya. Dia bertanya lagi, apa yang kamu buat? Kata Umar, aku berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menghindarinya. Kata Umar, aku berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menghindarinya. Kata Ubay, itulah takwa. Maksudnya tuan-tuan, cuba kita faham dalam sikit apa yang Ubay kata. Lalu jalan berduri. Apa yang orang buat kalau lalu jalan berduri? Dia angkat kaki, dia tengok dulu ada duri tak? Tak ada, baru dia letak. Kaki kanan pula, kaki kiri pula. Dia angkat kaki tengok ada duri tak? Tak ada, baru dia letak. Tengok kanan, tengok kiri, baru dia jalan. Begitulah keadaannya orang bertakwa. Nak berjalan atas dunia ni, dia ada kayu ukur dia. Benda ni haram tak? Dia tak buat. Benda ni halal? Dia buat. Begitulah sepanjang jalan kehidupan dia sampai dia mati. Ini orang takwa. Kalau berdasar pada hadis tadi, kalau misal kata benda tu duduk di kita, takwa dah tu. Lepas tu orang sekarang, tuan-tuan, subhanallah, yang nak jaga halal-halal ni macam kita je. Berapa kerak sangat kita ni. Dekat luar sana tu tuan-tuan tahu. Sekejap keluar berita, sekejap keluar berita. Seolah-olah rasuah ke benda haram ni macam minum air zam-zam. Sedap kali rasuah ni. Padahal benda haram masuk dalam perut. Ada hadis sebut, Tuhan tak terima solat tu. Hadis Nabi kata, kulul lahmin. Katakan kepada daging. Kulul lahmin katakan daging. Nabata min suhtin. Ataupun satu hadis kata, lafaz lain kata, nabata min haram.
yang dihasilkan daripada benda yang jahat, benda yang haram. Nabi kata fannar aula bihi, neraka, api neraka lebih utama dengan dia. Ulama kata maksud hadis ni dia jadi bahan bakar. Dalam hadis lain sebut tak terima kalau dalam tubuh orang tu ada benda haram selagi dia tak taubat, solat tak terima. Berat tak berat? Tapi setengah orang tak kisah, halal pun tak apa, haram pun tak apa. Bahkan jadi tabiat. Jadi tabiat. Teruk, negara kita ni rasuah nampak teruk-teruk sangat. Tak tahulah macam mana jadi. Boleh jadi pembentukan syakhsiah, usaha untuk mendidik insan ni tak menyeluruh berkali. Tak menyeluruh. Jarang sangat kita dengar pemimpin nombor satu bincang pasal akhlak. Jarang. Bincang pasal solat. Jarang. Hampir tak ada lah kot. Hampir tak ada. Sebab benda ni kena mari daripada orang nombor satu. Kalau nak bentuk masyarakat madani sungguh, dia kena mari daripada nombor satu. Solat tu khusyuk dulu. Tinggal benda rasuah. Baik. Kita sambung. Jadi, begitu kata Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri. Seterusnya soalan, tadi kita bincang bab definasi dia tu. Definasi dia tu. Kalau tuan-tuan nak tengok sifat dia, kita akan bincang sifat di hujung. Sifat-sifat orang bertakwa ni banyak tuan-tuan. Secara umumnya, sifat orang bertakwa disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai sifat orang-orang yang benar-benar beriman. Benda yang sama lah sebenarnya tu. Orang-orang yang benar-benar beriman, dia bertakwa. Tuan-tuan boleh tengok. Balik nanti boleh baca antaranya surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun kan? Bermula daripada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai ujung sampai dah sebut orang mukmin ni masuk dalam surga Firdaus. Baik, di antara benda disebut kat situ qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang-orang yang beriman. Disebut sifat dia. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah orang-orang yang solat, dia solat khusyuk. Ini kayu ukur pertama tuan-tuan. Nak tahu seseorang tu bertakwa ke tidak, kayu ukur pertama dia solat khusyuk ke tidak. Kalaulah khusyuk tak ada, tak usah mimpilah nak dapat benda-benda lain. Sebab tu kayu ukur pertama. Sebab tu dalam ayat yang lain, khusyuk ni isu besar. Bahkan orang tak khusyuk. Cuba tuan-tuan baca tafsir surah Al-Ma'un. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, dalam surah Al-Ma'un. Fawailun lil musallin. Fawail, neraka wail. Setengah tafsir kata celaka. Fawail, celaka. Fawailun lil musallin, kepada orang solat. Orang solat kena celaka. Sebut dalam ayat lepas tu. Sebab dia alladzina hum am salatihim, dia lalai. Satu dari tafsiran lalai, menurut Ibnu Katsir, solat tak khusyuk. Tolong buka. Kadang-kadang saya ni suka sebut tuan-tuan bila balik rumah, sekali-sekala kena buka kitab. Tak boleh harap 100% ke kuliah, tak boleh. Kita ni sikit-sikit boleh. Macam sekarang, 20 minit lagi, 10 minit lagi habis dah masa. Kena buka. Bila kita buka, kita kena nampak rasa. Nampak? Jadi, satu daripada sifat orang bertakwa, solat dia khusyuk. Tuan-tuan boleh baca lah. Banyak ayat lain. Antaranya lain, ayat mana lagi? Innamal mu'minun
Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sifat orang beriman juga dan sifat orang bertakwa. Innama. Innama ni hanya sanya. Ulama terjemah dia tak. Kalau inna, ulama terjemah sebagai sesungguhnya. Kalau anna, bahawasanya. Kalau innama, dia gabungan di antara inna dan ma. Inna itu sesungguhnya. Ma tu nafi kepada selain daripadanya. Maka, nak terjemah dalam bahasa kita, hanya senya, benda lain bukan. Ayat tu kata, innamal mu'minun. Hanya senya orang mukmin alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila mana dia sebut nama Allah, wajilat. Wajilat ni maksudnya gemetar, menggigit qulubuhum, hati dia. Allah Rabbi. Ni sifat orang bertakwa, tuan-tuan. Jadi ayat ni sebenarnya tok guru biasa dia guna untuk anak murid dia. Dia nak letakkan kayu ukur ke anak murid dia supaya anak murid dia berjaya, dia letak. Ada tak benda ni? Kalau lah orang azan dah, baru nak basuh kereta, baru nak mandi. Bukan. Azan kuat tu. Duk sibuk lagi. Mesyuarat tingkap. Kedai kopi. Sedap lagi ni. Boleh lagi main haji. Dum. Azan. Out. Ini isu dia, tuan-tuan. Itu sebab hadis ni sangat besar. Sangat besar, tuan-tuan. Kenapa pada Muaz bin Jabal nak pergi Yaman, nak membawa risalah, selain daripada pesanan-pesanan yang lain, Rasulullah tekan bab takwa. Tuan-tuan nampak? Walaupun cerita ni cerita pada Tok Guru macam Muaz bin Jabal, kena pada kita juga. Takkan Tok Guru saja nak berjaya. Allah Rabbi. Ni dah isu-isu sekarang. Tu sebab kadang-kadang saya susah hati, tuan-tuan. Ada Tok Guru, maaf, kadang-kadang takut mulut ni kata menjatuhkan pula. Mari mengajar. Ayat cerita bab lain, hurai bab lain. Kadang-kadang serabut juga kata, tak prepare kau ustaz ni. Sebab dia mari tu bukan sebab nak mengajar sungguh. Kalau dia mari nak mengajar, tak kata contoh di antara benda-benda besar. Saya sebenarnya tak suka sangat nak sebut, nak tegur-tegur ni sebab orang tak suka. Antara ayat yang ini ustaz veteran ni sebut ni. Dia tafsir al-fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dalam ayat lain, al-fitnatu akbaru minal qatl. Maksudnya fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Asyaddu tu bersangatan lah. Dalam ayat lain, akbar. Dia kata, maksud fitnah ni, kita bercakap benda yang tak betul tentang seseorang. Salah tu. Fitnah dalam ayat tu sebut syirik. Cuba buka tafsir Ibnu Katsir. Cuba buka tafsir-tafsir lain. Tak ada tafsir kata fitnah tu ialah bercakap benda salah tentang seseorang. Fitnah benda salah. Fitnah pada bahasa kita. Bukan. Kalau tuan-tuan ikut tengok kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar kan yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, ini kitab-kitab besar, kitab muktabar belaka ni. Cuba tengok dia susun dosa besar. Nombor satu apa? Syirik. Yang kedua, bunuh orang. Kalau tengok bab fitnah lidah ni, dia jatuh nombor 18, 20. Ada dalam dosa besar juga. Tapi bab lain. Tapi fitnah yang lebih besar daripada membunuh, syirik. Jadi bila kita nak guna konteksnya salah, maknanya kamu tak baca buku ni. Saya tegur ni ustaz veteran tu. Mari sini juga. Tak boleh gitu. Baca buku nak bagi ngajar. Tak boleh buat macam tu. Sebab satu ayat keluar daripada mulut kamu, orang awam ni pegang. Nampak? Tak betul. Banyaklah benda-benda lain kau nak sebut sampai tak seronok. Kadang-kadang orang tanya pula Ustaz Hasmizi, Ustaz kampung je. Okey dah.
Kita bukan nak status pun, kita nak benda benar. Kamu nak mengajar, mengajar betul-betul. Jangan nak mengarut. Buat homework nak mari mengajar. Baik. Jadi itu sifat dia. Saya nak sebut sikit tuan-tuan. Macam mana nak boleh takwa ni? Macam mana nak boleh takwa? Saya akan sebut sikit huraian kuliah akan datang. Yang ni saya ambil daripada kitab Fardhu Ain, ya, kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, seorang ulama, seorang tu guru besar di Mekah dulu. Dia karang banyak kitab, antaranya kitab Penawar Bagi Hati, dan kitab ni banyak dibaca di pondok-pondok. Dia kata sebab untuk mendatangkan takut pada Allah ni ada dua. Ada dua. Mana lepas tahu dua ni kena buat lah. Yang pertamanya kata Syekh kita ni, satu orang nak dapatkan khauf dalam hati dia, dia kena sedar akibat dosa-dosa yang dia buat. Maknanya dia kena mengaji apa yang berlaku di akhirat. Bentuk-bentuk penyiksaan dalam neraka. Orang buat ni dapat ni, orang buat ni dapat ni, orang buat macam ni dapat macam ni. Dia kena tahu. Tu kena buat homework lah. Kena mengaji. Syekh kita kata, kena tahu akibat satu-satu benda. Tak boleh seronok buat satu berdosa, tapi tak fikir pasal akibat. Semua benda ada akibat, tuan-tuan. Buat benda baik, dapat benda baik. Buat benda buruk, akibatnya buruk. Kan? Akibatnya buruk. Satu. Kemudian, dalam membincangkan tentang akibat dosa. Akibat dosa itu neraka lah. Tak ada balasan lain, tuan-tuan. Buat salah, neraka. Tuhan bila dia marah, tak dengar cakap, api je mainan dia. Bukan main rotan-rotan, pakai rotan biasa, tak. Api. Rotan tu daripada api. Cemeti tu daripada api. Tuhan marah, mainan dia api je. Dan api neraka, tuan-tuan. Satu zarrah di atas dunia, padan jarak, padan terkukur. Boleh bayang nak macam mana? Kita kena api okok sikit, melenting. Tuhan marah, api je mainan dia. Lepas tu kata Syekh kita, kalau itu akibat dia, nombor satu, kena bubuh dalam kepala, yang buat neraka ni siapa? Allah. Satu. Kemudian, dia kata lagi, kita tak tahu kita ni masuk surga ke neraka. Tak ada orang tahu, tuan-tuan. Jangan dah seronok sangat. Oh, aku ahli masjid dah ni. Jadi Tok Bila, jadi Tok Imam. Jangan. Tuan-tuan pada baca tak cerita Barsisa? Boleh belik tafsir Ibn Kathir, surah Al-Hasyar. Baca slide 2 lah, jumpa. Sebab sekarang tafsir Ibn Kathir ni banyak dah dalam bahasa Melayu yang mudah. Orang ramai dah boleh baca dah. Dulu, 30 tahun, 40 tahun, ustaz je boleh baca kan. Sekarang ni bahasa pun mudah dah. Surah Al-Hasyar, belik slide kedua, ketiga tu, jumpa kisah Barsisa. Barsisa ni Yahudi, Bani Israel, zaman tu. Ahli ibadah yang tak boleh nak banding. Tak boleh nak compare. Kuat ibadah dia. Pernah diceritakan kalau contohlah, kalau dia sembahyang isyak sedar-sedar habis subuh. Kuat dia solat. Penghujung jalan dia mati kafir tau. Dia mati kafir. Tuan-tuan nak tahu sebab dia, baca buku lah. Saya sebut. Cari cerita dalam website pun banyak cerita Barsisa ni. Dia mati kafir. Dia mati dalam keadaan kena panah ke jantung dia. Hukuman bunuh. Akibat daripada berzina. Akibat daripada membunuh. Macam mana dia boleh twist
Begitu sekali tok lebay, dia hormati, banyak jasa, akhlak pun baik, kesudahan lagu tu. Jadi kata Syekh kita ni, kena beringat, dia kena beringat ni. Tahu dah akibat dosa neraka. Yang buat neraka Allah. Kita tak tahu masuk syurga ke neraka. Tak tahu tuan-tuan. Jangan duk agah sangat. Jangan duk agah sangat. Mentang-mentang lah kita tu guru besar contoh dia. Oh aku syurga. Jangan dabik dada gitu. Tak tentu lagi. Maka kata Syekh kita, benda ni jadi sebab tak takut pada Allah. Jadi sebab. Tuan-tuan, perjalanan ke hari akhirat teruk tuan-tuan. Satu orang bermula daripada roh nak keluar daripada jasad, dia nampak dah. Masa tu nampak dah. Tu sebab disebut dalam hadis-hadis yang dalam kitab Al-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, masa tu pakak nak tangguh dia sekejap, jangan ambil lagi nyawa aku. Aku nak buat baik ni. Dia nampak dah tuan-tuan. Tak boleh lah. Sebab apa yang berlaku kat dunia ni is a test. Ujian sebenarnya. Cuma kita ni melalui ujian tuan-tuan. 24 hours. 7 hari seminggu. Kita kena test. Dengan anak, dengan isteri, dengan tu, dengan ni. Kita kena test. Daripada ramai-ramai ni, siapa yang dapat test, dapat 5 star. Allah akan decide. Itu satu. Yang kedua, nanti kita akan lihat pada kuliah yang akan datang, saya akan bawa beberapa hadis tentang bentuk-bentuk seksa dalam neraka. Yang mana bila kita baca tu, betul lah kata Syekh kita ni, kalau kamu nak takut, kamu kena ingat akibat dosa. Api je. Lepas tu yang buat api tu Allah. Kemudian tak tahu kita nak masuk syurga ke neraka. Tak tahu. Maka jadi sebab. Yang keduanya kata Syekh kita ni, ini kita akan ulai akan datang. Sebab kedua, kamu kena belajar, kamu kena dalami sifat-sifat Allah. Kalau kita ni melalui sifat 20 lah. Sekarang ni pun ada surah di kawasan kita, dah ada ustaz tu cuba nak tolak sifat 20 ke orang ramai. Nantilah kita akan bagi hujah. Kita akan bagi hujah dekat dia. Biar dia faham. Dia sebenarnya tugas ustaz ni, dia bagi panduan sebenarnya ke orang ramai. Bukan dia suruh pening orang kampung. Orang kampung ni dah buat solat kan. Okey. Dia pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Walaupun kita tahu keempat-empat mazhab ni muktabar, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, semua boleh belaka. Okey. Tapi oleh kerana masyarakat ni dah duk amal mazhab Syafi'i, tak usahlah duk sogok nak push supaya belajar mazhab Hanafi. Pening orang kampung. Kamu ustaz, kamu ajar. Kesemua dia diiktiraf dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ajar dia berdasar pada apa yang dia dah tahu. Tak payah nak suruh, pak cik esok kita buka kitab fiqh mazhab Hanafi. Terberak pak cik tu. Nak start dari bawah awal balik. Ini bukan nak mengajar, nak menyusahkan orang. Dah ada kawasan kita tuan-tuan. Dah ada kawasan kita. Jadi tuan-tuan aku sebenarnya kena ikhtiar juga. Kena tahu dia punya cara belajar agama ni ikut peringkat-peringkat jalan yang betul. Tak boleh lompat-lompat. Belajar agama tak boleh lompat-lompat tuan-tuan. Mula-mula selesaikan fardu ain dulu. Ini belajar kitab fardu ain tak nak belajar kitab hadis terus. Jadi mabuk betul. Jadi mabuk. Bukan tak boleh ngaji hadis. Ngaji dulu fardu ain. Lepas tu buka lah kitab hadis. Kalau dari segi fiqhnya, kita membaca kitab fardu ain, cerita lain kan. Dari segi fiqh nak keluar hukum. Nak keluar hukum ni, bukan calang-calang tau. Bukan calang-calang. Jadi, sikit lagi kita baca. Kata Syekh kita ni, lepas dia kata ada dua cara nak dapatkan sifat takwa. Nombor satu, kena sedar akibat dosa. Yang keduanya, kena sifat Allah. Kata sifat Allah ni kita baca kuliah akan datang lah. Kata Syekh kita ni, kata Syekh Abdul Qadir, di antara keduanya, takut disebab mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik. Di antara keduanya, antara dua cara tadi,
takut disebab mengenal Allah merupakan khauf yang sempurna. Kerana orang yang khauf disebabkan mengenal Allah, pasti dan sentiasa takutkan Allah. Kata Syekh kita ni. Maknanya kamu takut pada dengan sebab kenal sifat-sifat dia. Itu nombor satu terbaik. Dia bawa ayat lain. Satu ayat. Ayat itu surah Fatir. Kata dia, innama hanya sahaja yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yakhsha yang takut pada Allah min ibadihi di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Itu sebab kena mengaji. Jangan berhenti mengaji tuan-tuan. Walaupun kita umur tua, saya dah berumur, tuan-tuan dah berumur, baca kitab tak boleh berhenti. Dekat rumah kita tu kena ada kitab-kitab yang asas. Kitab fiqh kena ada sikit, fadail amal kena ada sikit, kitab tauhid kena ada sikit. Ngaji kitab tak boleh berhenti. Tunjuk ke anak cucu kita ni, tok aku ngaji kitab, baca kitab pun, biar dia bersemangat juga. Biar anak cucu kita berbangga dengan kita, dengan sifat kita ni ikut sifat ulama. Biar kita faham sikit-sikit pun tak apa, tapi kena terus, kena berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Ni setengah-setengah orang. Kita mengaji dah kan dulu, fardu ain dulu, dengar-dengar sudah dah. Daripada buang masa kat rumah, kita mari masjid. Jangan mari masjid disifatkan tempat macam tu. Nak hilangkan boring, nak lari daripada anak-anak buah kat rumah. Anak aku buah kat rumah 3-4 orang lelaki semua. Serabut di rumah, hidup masjid. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Tu tak betul. Cara memikir tak betul tu. Memadailah hari ni ada soalan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.